Siapa sangka di sebalik wajah yang pemalu ini, dia suka sendirilah, tak banyak berbual. tersirat semangat yang gigih untuk berjaya. Kita tak boleh campur laduk dalam semua aktiviti. Kita nak kena jadualkan waktu. Muhammad Fahmi dalam mengejar impian sebentar lagi di Suria. Jika Anda tidak mengenalinya, Anda pasti akan menyangka Muhammad Fahmi Muhammad adalah pemuda biasa yang sering Anda temui. Namun, jangan terpedaya dengan sifatnya yang bersantai ini. Di sebalik imej yang pemalu dan merendah diri ini adalah seorang jejaka yang begitu berazam dan seorang pemain sepak takraw yang amat disegani. Fahmi telah lama bermain untuk pasukan nasional. Sepanjang masa itu, beliau telah memenangi banyak pertandingan dan meraih pingat yang tidak terkira. Biarpun kejayaan Fahmi datang melimpah, sukar untuk percaya bahawa semasa beliau kecil, ibu bapanya sendiri tidak menyangka anak mereka itu akan membawa kegemilangan kepada negara apabila meningkat dewasa. Masa kecil dia yang paling simple lah. Dia suka sendirilah. Tak banyak berbual. Memang dulu Fahmi tak banyak berbual lah. Diam. Tapi daripada diam tu, jadi Fahmi belajar lah. Dia aktif lah. Dia macam suka basikal. Dia macam kalau main basikal tu, kalau ada kawan-kawan suruh dia race, dia race masa kecil lah, 4 tahun, 5 tahun lah. Satu lagi perkara yang diakui ibu bapanya ialah kegairahannya terhadap sepak takraw yang jelas sejak usia muda lagi. Dia pergi di bawah tu, Balai Rakyat, ada sepak takraw, pertandingan apa, dia duduk situ. Dia duduk, dia tengok lah. Mula-mula minat di sekolah, cikgu mengadakan selection latihan untuk pertandingan bawah 14 tahun. Sekali Alhamdulillah dapat pilih. Saya rasa bangga lah yang dia menceburi dalam sepak takraw ni, dan juga tak ramai orang yang ceburi dalam sukan ini. Kami tertarik keunikan sepak takraw ni, iaitu dia punya seni dia, gaya dia, dia punya lompat dia, dia punya cara servis, habis tak banyak lari, kita cuma banyak kelincahan, kelompatan. Kini lebih 12 tahun telah berlalu sejak Fahmi mula bermain untuk pasukan nasional. Bagi ramai orang, 12 tahun adalah jangka masa yang amat lama untuk bergiat dalam sukan. Tetapi semangat dan kegairahan Fahmi kian membara untuk sukan yang dicintainya ini. Beliau amat berterima kasih kepada ibu bapanya. Tanpa sokongan mereka, beliau mungkin telah lama berhenti bermain. Sebagai seorang ibu, bila Fahmi waktu latihan selalu nasihatkan hati-hati ni semua. Bila dengar restu daripada ibu mengizinkan anak dia pergi ke luar negeri, jadi itu adalah satu sedekah. Alhamdulillah, kita pergi dengan tenang. Dia main bola takraw ni banyak menggunakan pakaian-pakaian sukan. Sentiasa kita nak jaga. Bila cik rasa penat tu, cik tanya dia bila nak berhenti.
dia pergi training hari-hari. Macam mana pun keadaan dia, sakit ataupun demam, mesti nak pergi training. Minat yang begitu mendalam terhadap sukan inilah yang menjadikan Fahmi pemain hebat hari ini. Sepanjang kerjayanya, Fahmi tidak lagi dapat mengira pingat yang dibawa pulang. Yang pasti, satu pingat amat menyerla dari yang lain. Waktu tu di Sukan Asia di Busan, itu adalah pemain yang pada Fahmi adalah yang paling pressure. Waktu tu berdepan dengan pasukan Korea. Memang pasukan Korea meningkat mendadak. Diorang begitu rajin sekali. Jadi pada Fahmi memang main habis-habisan. Semangat, dedikasi untuk bak balik menang pingat. Alhamdulillah kita menang dengan pasukan Korea bak balik. Mendapat gangsa pada orang tu adalah gangsa. Apa cik gangsa. Tapi pada Fahmi kejohanan Sukan Asia di gangsa, pada Fahmi anggap itu macam emas. Macam suatu hadiah bagi Fahmi. Gembiralah. Memang setiap dia ada game, SEA Game ke apa ke, setiap tu lah doa lah. Kita di sini cuma mendoakan lah, semoga dia berjaya. Kini, Fahmi mempunyai seseorang lagi yang istimewa yang boleh mendoakan kejayaannya. Beliau kini sudah pun bertunang dengan Nuraini Osman dan akan mendirikan rumah tangga di bulan Mac ini. Pertama kali bertemu dirancangan oleh seorang sahabat. Waktu tu perhubungan seperti biasa, macam Fahmi rasa selesa. Bila berbual, fikirannya luas, senang diajak berbual. Dia very jovial, very down to earth. Tak banyak cerewet, dengan very understanding. Dia memahami keadaan Fahmi. Dia lagi sokong suruh Fahmi pergi. Pasal beliau tahu Fahmi memang minat sejak daripada sekolah. Tidak lama lagi paluan kompang akan bergema. Adakah kami akan dapat melihat lebih ramai lagi mini Fahmi bermain sepak takraw di masa hadapan? InsyaAllah. Pastinya ia sesuatu yang perlu dipertimbangkan untuk masa depan. Namun, buat masa ini, Fahmi begitu sibuk berlatih untuk menambahkan lagi koleksi pingatnya. Tidak lama lagi Sukan SEA di Vietnam akan menjelang. Fahmi dan pasukan nasional telah berlatih dengan gigih. Teruslah bersama kami melihat persiapan Fahmi bagi Sukan SEA di Vietnam selepas ini. Di negara yang amat kompetitif seperti Singapura, di mana ibu bapa sering berlumba-lumba untuk menjadikan anak-anak mereka seorang doktor atau peguam, sebuah kerjaya dalam bidang sukan selalunya tidak dianggap sebagai sesuatu yang lumayan. Dan Fahmi sedar akan hakikat yang beliau tidak dapat bermain sukan sepenuh masa. Sejak 7 tahun lalu, Fahmi telah bertugas di Evantech Peripheral sebagai pembantu ketua pasukan yang bertanggung jawab bagi operasi gedung. Dan beliau amat berterima kasih kepada majikan dan rakan sekerjanya yang menyokong komitmennya terhadap sepak takraw. Agak juga susah lah, pasal dia lebih menumpukan dua pihak sebagai pekerja di dalam dan juga permain sepak takraw. Majikan memang faham keadaan Fahmi. Sekali lagi memang diorang sokong untuk Fahmi beri kelepasan. Asalkan Fahmi diberitahu terlebih siang. Mana-mana pergi kan, souvenir dia tetap ada kasih dengan teman-teman lah. Kerana dia tu sifat dia pemurah. Mestilah ada tanda mata kan. Kalau
biasalah kalau budak kerja kan, balik kosong mesti kena giat, kena apa kan. Jadi kitchen pun kitchen juga. Sukar untuk menggambarkan Fahmi membahagikan masa antara tugas dan sukan selama ini. Amat sukar untuk mendapat tenaga bagi menjalani latihan setelah sehari suntuk bertugas. Pada mulanya memang susah. Kita tak boleh campur laduk dalam semua aktiviti. Memang kerja adalah periuk nasi kita. Jadi kita yang penting sebagai seorang atlet, kita macam nak kena schedule, jadualkan waktu tu. Dan Fahmi sedar dengan sukan C yang akan berlangsung dalam masa beberapa bulan lagi, jadualnya akan semakin sibuk. Sepak takraw adalah antara acara sukan yang Singapura mampu meraih pingat di sukan C. Thailand mungkin merupakan pasukan terbaik dan dijangka menggondol pingat emas. Tetapi Singapura selalunya menunjukkan persembahan yang boleh membawa pulang pingat perak atau gangsa. Bagi sukan C 2003, pasukan tahun ini banyak terdiri daripada muka baru yang bertanding untuk buat pertama kalinya. Ini adalah satu inisiatif Perses untuk memberi peluang kepada bakat baru untuk menyinar. Dan terpulang kepada Fahmi untuk memandu mereka untuk mengecapi kejayaan. Memang berat jadi kapten ni. Kan? Ibaratkan satu cikgu nak jaga semua murid-murid. Ibaratkan macam gitu. Jadi memang tugas mencabar juga untuk kita tanpa pengalaman pemain baru untuk membawa diorang seperti kejohanan yang besar sukan C. Dia sebagai pemain senior, dia tunjukkan contoh yang baik. Apa yang saya tahu, Fahmi banyak membantu saya dan syukur dari segi latihan seperti warm up kita beri arahan. Latihan bermula daripada hari Senin sampai hari Jumaat, hari-hari. Waktu latihan jam 8 sampai jam 11. Kita pun ada hadkan juga untuk mereka. Jadi kita latih pagi dan petang. Jadi malam semua rehat. Termasuk selepas buka terus rehat. Setelah hampir setahun berlatih bersungguh-sungguh dan persediaan yang rapi, Fahmi dan pasukannya telah bersedia membuktikan diri mereka di Vietnam. Bagi ramai pemain baru, ini adalah kali pertama mereka bertanding di sukan C. Fahmi pula bertanggung jawab mendidik dan membimbing para pemain muda itu melalui pengalamannya yang mendalam. Semua dah mempunyai azam dan semangat yang tinggi untuk walaupun kita memaham kita semua adalah pemain baru nak pergi berjuang ni memang agak sukar nak pergi ke depan dengan Indonesia, Malaysia, Thailand. Tapi dengan semangat untuk berjuang dalam hati ni tak akan putus. Tetap disemaikan kat dalam hati. Pasukan sepak takraw kini berada hanya satu penerbangan lagi daripada cabaran mereka yang paling hebat. Mampukah Fahmi dan pasukannya berjaya menawan lawan dan membawa pulang satu lagi pingat bagi Singapura? Ikutilah bersama kami selepas ini. Sepak takraw telah menjadi satu acara tetap dalam sukan C yang merupakan antara sukan yang lebih sukar untuk meraih pingat emas kerana pasukan-pasukan hebat daripada Thailand, Malaysia dan Indonesia akan menyertainya. Vietnam adalah tuan rumah buat pertama kali bagi sukan C 2003. Sepak takraw pula akan dipertandingkan di Hanoi, sebuah bandar di utara Vietnam. Bagi Fahmi dan rakan sepasukannya, mereka telah pun ke Vietnam sebelum itu untuk cuba menyesuaikan diri dengan keadaan di sana. Jadi kita dah dapat bayangkan bayangkan sesuaikan diri.
kita sesuaikan diri untuk makanan yang apa yang kita mampu. Jadi demi untuk jaga kesihatan kalau tidak, kerana memang banyak penyakit kan. Jadi sekitaran ni pun kurang baik, tak serasi kan di Singapura. Bagi acara berpasukan, negara-negara yang bertanding dibahagikan kepada 2 kumpulan dengan 2 pasukan terbaik dari setiap kumpulan mara ke peringkat separuh akhir. Singapura disenaraikan bersama Indonesia, Filipina dan Thailand dalam kumpulan B. Memandangkan kemungkinan besar Thailand akan menguasai kumpulan itu, pasukan lain harus merebut tempat yang satu lagi untuk mara ke pusingan separuh akhir. Bila kita dah tahu grouping jadi matlamat kita ambil satu persatu. Kita tengok jadual pertandingan. Kita akan berdepan dengan Filipin. Jadi kita konsentrate dengan Filipin dulu. Kalau selesai dengan Filipin, keesokannya kita berjumpa dengan Indonesia. Jadi kita konsentrate dengan Indonesia. Kita tak boleh ambil penuh. Perlawanan pertama Singapura adalah menentang Filipina. Biarpun tidak terkenal sebagai sebuah pasukan yang harus ditakuti dalam acara itu, pasukan Filipina telah menunjukkan permainan yang semakin baik dan Fahmi sedar pasukannya menghadapi tugas yang amat mencabar. Tidak disangkakan Singapura menang dengan pasukan Filipin. Fahmi tahu ini menjadi pertandingan yang paling sengit sekali Singapura nak menghadapi, memandangkan kita membawa budak-budak baru ni. Jadi kita bermain dengan berjuang. Mentally kita boleh tahu kita boleh atasi pasukan Filipin dalam first regu. Alhamdulillah permainan kita bermain dengan jimat. Bila dah menang tu macam rasa terus lega lah. Macam rasa macam suatu tekanan, suatu stres semua dah hilang lah. Tak sangka kita boleh mengatasi Filipin. Pemain-pemain kami adalah pemain baru dan hanya bertanding dalam substansi hanya setahun. Tapi kita dapat mengatasi pasukan daripada Filipin yang telah dalam mungkin lebih 5 tahun dalam bermain dalam SEA Games, dalam takraw. Jadi saya rasa pemain-pemain dapat merasai kemenangan itu satu detik manis. Dalam perlawanan kedua mereka, Singapura berdepan pula dengan Indonesia yang awal daripada itu telah ditewaskan oleh Thailand. Kedua-dua pasukan sedar mereka harus menang perlawanan tersebut jika ingin mara ke peringkat separuh akhir. Dan Fahmi pula sedar mereka tidak mampu membuat sebarang kesilapan. Didorong oleh kemenangan mereka melawan Filipina, Fahmi dan pasukannya menunjukkan persembahan yang bersemangat. Namun, pasukan Indonesia yang lebih berpengalaman muncul sebagai juara dalam persaingan sengit itu. Bagi pasukan Singapura, nampaknya harapan mereka membawa pulang pingat hancur begitu saja. Ada juga silap-silap. Kita yang tak sepatutnya kita lakukan. Kalau kita kurang silap, mungkin kita Regu Fahmi boleh menang Indonesia. Disebabkan terlampau banyak sangat kesilapan, kan? Pasal membuat pasukan Indonesia mata demi mata meningkat. Jadi kita macam rasa adalah nasib kita yang kurang lah, yang tak baik untuk menang Regu Indonesia sebab kita punya kesilapan. Dan seperti yang dijangkakan, Singapura ditewaskan oleh Thailand dalam perlawanan selanjutnya. Biarpun pasukan itu kecewa, mereka tahu mereka harus menepikan kekecewaan itu dan tumpukan perhatian terhadap pertandingan antara regu pula. Sayangnya, kekalahan mereka dalam pertandingan antara pasukan mempunyai kesan yang buruk ke atas keyakinan dan semangat mereka. Biarpun Fahmi memberi kata-kata galakan,
pasukan Singapura tewas dalam keempat-empat perlawanan antara regu mereka. Dan buat pertama kali dalam masa yang begitu lama, pasukan sepak takraw Singapura pulang daripada Sukan C dengan tangan kosong. Tiada sebarang perkataan yang dapat menggambarkan kehampaan yang dirasai oleh Fahmi dan rakan-rakannya pada masa itu. Pada Fahmi bila kita buat balik dengan tangan kosong bila terima kritikan tu, tak ada macam kita ambil daripada kritik tu, apa yang kita terima tu kita belajar. Kita adalah pasukan baru. Kita kurang exposure, kita kurang dalam bermain banyak kejohanan. Kita tak putus asa. Apa yang kita terima tu kita belajar yang baru. Kan? Kita berlatih lagi. Kita ambil yang negatif dulu. Ambil yang negatif, kita belajar, baru kita buatkan yang positif. Untuk kejohanan ni, diorang pemain semua yang baru ni tunjukkan yang baik. Apa lagi yang akan datang? Kalau diorang gigih lagi, diorang semangat lagi training, lagi matang dia boleh main. Bagi Fahmi, beliau terpaksa melupakan kepahitan di Sukan C. Sebaik saja beliau kembali pulang kerana sudah tiba masanya untuk menemui satu lagi perjuangan. Persiapan untuk perkahwinan alhamdulillah semuanya dengan lancar, dengan baik. Pasal Fahmi pun merancang untuk ambil satu persatu lah. Majlis simple ala kadar, asalkan selamat, itu aja. Bagi ramai orang, perkahwinan selalunya bermakna masa untuk memulakan kehidupan berkeluarga. Tetapi bagi Fahmi, masih ada perkara yang harus diselesaikannya. Pada Fahmi adalah untuk Sukan Asia di Qatar. Itu pada diri Fahmi pada diri Fahmi untuk menunjukkan yang terbaik sekali di Sukan Asia di Qatar. Inilah masa sekarang untuk mulakan latihan. Yang pasti tidak ramai yang berani menghalang usaha pemuda yang penuh keazaman ini dalam mencari kegemilangan. Usia mungkin meningkat, tetapi dalam mengejar impian, Fahmi mempunyai selama-lamanya.